Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Anis, terima kasih Dato' Rizil, dan terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang ada di hadapan saya pada pagi ini dan berada di merata tempat yang sedang dan mengikuti kuliah subuh kita secara live. Pada pagi ini, sambungan kepada peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram, iaitu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya, walaupun di kalangan para Nabi terdapat juga kesilapan yang dilakukan oleh kerana mereka adalah manusia biasa. Dan kata para alim ulama, Nabi ini adalah seorang maksum. Dia terpelihara daripada dosa. Kalau ia pembelaku dosa, itu adalah satu tindakan untuk memberi pengajaran kepada ummah supaya jangan melakukan perbuatan yang sama. Kenapa? Kerana perbuatan itu merupakan satu kesalahan. Nanti kita dengar apa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud, dan kesalahan ini sering dilakukan oleh manusia zaman kita sekarang. Dia kata pada satu hari, ketika Nabi Allah Daud sedang beristirahat, ia terlihat seekor burung yang sangat comel. Kemudian burung tadi terbang dan hinggap di sebatang pokok. Lalu Nabi Allah Daud memerhatikan gelagak burung tersebut, kicauan burung tersebut, kemudian dilihat dengan comelnya rupa paras burung itu. Dan Nabi Daud meyakini bahawa burung ini sudah tentu ianya datang daripada syurga. Sebab kalau burung dunia tak ada secomel itu, sudah tentu keyakinan Nabi Daud burung ini adalah datangnya dari syurga. Pada satu hari, Nabi Daud sedang mempunyai pada waktu itu juga Nabi Daud ada seorang anak lelaki yang masih lagi kecil. Nabi Daud pun terfikir, comelnya kalau aku dapat tangkap burung ni, aku beri kepada anak aku untuk bermain. Maka Nabi Daud pun berusaha untuk menangkap burung tersebut. Apabila menghampiri burung itu, maka burung itu terbang jauh meninggalkan Nabi Daud. Setelah mana Nabi Daud mendekati burung itu pun lari jauh sikit, sehingga akhirnya Nabi Daud terpaksa bangun daripada mihrabnya. Mihrab ni maknanya kalau kita kata di masjid tu duduk depan tu. Tu bahagian depan daripada masjid itu dia panggil mihrab. Mana tempat orang bersuluk, tempat orang baca Quran, tempat orang berzikir, munajat dan sebagainya. Nah, pada waktu itu Nabi Daud berada di mihrab dan sedang membaca kitab dia, kitab Zabur. Jadi mula tu dia kejar begitu je burung, menyangkakan burung ni jinak dan dapat ditangkap. Rupanya lari, makin lama makin jauh. Akhir sekali terpaksalah Nabi Daud meninggalkan mihrabnya dan menuntut kitab yang pada waktu itu, mana sebelum kedatangan burung tu, Nabi Daud sedang membaca kitab. Tutup kitab dia. Tujuannya untuk mengejar dan menangkap burung ini. Apabila dikejarnya
Dikejarnya. Burung tu makin lama makin jauh larinya. Tiba-tiba, burung itu melalui satu tempat mandian seorang perempuan. Jadi apabila sampai satu tempat, Nabi Daud bunyi macam ada seorang yang sedang mandi. Dia pun ngita. Kalau zaman kita ni kita panggil macam dinding gitulah. Orang zaman dulu dia mandi di luar rumah kan. Bila mandi di luar rumah, dia mendindingi tempat mandi itu dengan zinc gitu je. Jadi Nabi Daud ni bunyi macam ada orang mandi dalam zinc ni. Dia pun tengok. Dia tengok, tiba-tiba terlihat seorang perempuan yang begitu comel sangat-sangatnya. Comel, bila comel tu, macam burung tadilah comel juga. Menyebabkan Nabi Daud terpegung dan terpesona untuk menangkap burung ini. Jadi akhirnya tukar daripada burung kepada perempuan comel pula. Jadi Nabi Daud berulang kali melihat. Sehinggalah perempuan yang berada di dalam itu perasan ada dua mata duk tengok ke dia. Alah. Jadi apabila dia perasan ada orang duk tengok ke dia, maka perempuan ini pun membuka sanggul rambut dia yang panjang itu sehingga melabuhi tubuh badan perempuan. Sehingga tak nampak lagi lah tubuh dia kerana dilindungi oleh rambut yang panjang. Molek dia meleraikan rambut yang panjang. Makin nampak comel pula Kak Inun. Allahu Akbar. Makin nampak comel pula dah perempuan tu. Sudahlah tadi, waktu sanggulan rambut tu comel dah. Jadi setelah mana dirungkaikan sanggulan ini, kelihatan rambut yang berjuntai ke bawah nampak lebih lawa dan lebih menarik perhatian. Setelah wanita itu beredar daripada selepas kemudian Nabi Daud pun kembali semula ke mihrab dia. Setelah mata tengok nampak comel sangat, terpengaruh dah sekarang ni dengan kecantikan perempuan. Tak boleh jadi ni, kata Nabi Daud, tak boleh jadi ni. Dia kembali semula ke mihrab dia dengan hati yang mula membuah rasa cinta. Tak jadi nak buka kitab dah lah. Balik ke masjid semula, teringat kepada perempuan yang comel tadi. Akhirnya, oleh kerana Nabi Daud ni adalah Nabi, dia pun memanggil beberapa utusan dia, wakil dia lah. Kalau kita kata spy dia, special brand dia, panggil untuk menyelidiki perempuan ni siapa dia sebenarnya, kan? Nak tahu perempuan ni siapa dia dan tinggal di mana. Akhirnya spy dia telah menjumpai dan telah mengetahui bahawa perempuan itu adalah bernamanya Tasyu, yang bernama Tasya Yu. Oh, pelik nama. Perempuan ini bernama Tasya Yu, anak kepada Hanan. Anak raja dia ni. Anak Raja Hanan. Manakala tok laki kepada Tasya Yu ni, nama dia Uriah bin Surah. Uriah bin Surah, pada ketika Nabi Daud tengok bini dia duduk mandi tu, Uriah bin Surah ni berada di Balqa. Balqa maknanya di satu kampung, di mana kampung ini di mana Balqa tu suaminya berada di rumah saudara kepada anak saudara Nabi Yaqub. Lagi muda. Di Balqa, Uriah berada di rumah adik-beradik kepada anak saudara Nabi Yaqub. Adik-beradik kepada anak saudara Nabi Daud, Nabi Yaqub pula. Jadi mudahlah nak buat hijab. Sebab apa?
Sebab nak atas surga tu mudah. Sebab dia tahu dah budak tu, suami dia berada di rumah adik-beradik kepada anak saudara dia. Maka Nabi Daud pun mengutus surat kepada anak saudara dia tu. Kepada anak saudara dia, surat yang berisi kandungannya bunyi lebih kurang begini. Jika surat aku ini sampai kepada kamu, maka tolonglah kamu perintah Uriah bin Surah supaya dia bergabung dengan barisan yang sedang berperang dan sebagai pasukan yang berada di paling hadapan. Ini arahan daripada Nabi Daud. Apabila sampai surat aku kepadamu, mau tolong beritahu kepada Uriah bin Surah, tolong dia bergabung dengan pasukan perang dan suruh dia duduk depan sekali. Mana tujuan apa ni Kak Ali je? Tujuan mudah, kawan ni kena bunuh, maka dia boleh ambil bini kawan tu. Dia ingatkan anak dara tadi, rupanya bini orang. Jadi bini orang nak ambil wak bini orang tak boleh, kecuali kena tok lelaki cerai ataupun tok lelaki mati. Itu cara dia. Inilah yang dikatakan dosa Nabi Daudnya. Jadi oleh kerana arah ini datangnya daripada Nabi, mengarahkan supaya suami dia Uriah bin Surah bersama dengan barisan perang menyertai peperangan, dan Uriah hendaklah berada di barisan hadapan. Menurut kebiasaannya, barisan pasukan yang berada paling hadapan ini tidak akan kembali sebelum sama ada dia dibunuh ataupun sebelum dia memperoleh kemenangan. Itu kaedah dia, Kak Naomi. Maknanya orang yang berada di barisan hadapan ni orang yang beresiko tinggi lah. Sama ada dia mati ataupun dia balik dengan kejayaan. Maka anak saudara Nabi Daud pun membacalah surat tersebut kepada Uriah. Sebaik saja surat tu siapa, dia pun panggil Uriah. Dia kata, Uriah, mari sini sekejap. Aku nak baca kiriman surat yang datangnya daripada Nabi Daud. Maka dia pun bacalah surat itu. Kemudian Uriah tanpa berfikir panjang membuat persiapan pedang untuk meneruskan hasrat menyertai peperangan. Dan Uriah memang berada di barisan hadapan. Akhirnya ringkas cerita Uriah terbunuh mati. Apabila Uriah terbunuh mati, maka anak saudara kepada Nabi Yakub ni hantar surat kepada Nabi Daud mengatakan Uriah telah pun terbunuh dalam medan perang. Jadi mereka tu tak balik lagi lah. Tak balik lagi, masih lagi berada di medan perang. Cuma nak nyampaikan berita kepada Nabi Daud bahawa Uriah ini sudah pun meninggal dunia kerana mati syahid. Kemudian apabila Uriah telah meninggal dunia, maka gembiranya Nabi Daud. Kenapa? Kerana hasrat untuk memperisterikan tasyu'u ini menjadi kenyataan. Akhirnya setelah mana edah tasyu'u ini habis, maka Nabi Daud pun mengutus seorang wakil untuk meminang dan kemudian bernikah. Setelah mana tasyu'ah ini dinikahi oleh Nabi Daud, maka pada hari ketika baginda sedang berkhulwat di mihrab. Mana setelah mana menikah dekat Kiyah. Nikah duk berapa ketika? Satu hari Nabi Daud pergi bertanpa ataupun pergi bersuluk di mihrab dia itulah. Tempat dia buat ibadah kepada Allah Ta'ala, tempat dia baca kitab Zabur. Jadi tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat kuat. Ya Allah Rabbi, suara ni datang daripada mana? Kuat sangat-sangat suara ni. Kemudian
Tiba-tiba selepas daripada mendengar suara yang kuat itu, muncul pula dua orang laki-laki dengan begitu tegas, dengan begitu drastiknya di hadapan Nabi Daud. Kedua-dua lelaki itu merupakan orang yang tidak pernah dilihat oleh Nabi Daud. Tak tahu. Rupanya kedua lelaki itu kat kiat ialah malaikat. Malaikat yang berupa manusia. Sebab itulah Nabi Daud tak pernah tengok dua orang ni datang daripada mana. Kalau nak kata masyarakat kampung aku kenal seorang-seorang. Tapi muka ni tak pernah kenal. Setelah mana berhadapan dengan Nabi Daud, maka lelaki itu berkata, janganlah engkau terkejut dengan kedatangan kami. Lelaki itu pelik. Beritahu kepada Nabi Daud, janganmu terkejut dengan kedatangan kami ini. Sesungguhnya kami berdua adalah orang lelaki yang sedang menghadapi masalah. Sebenarnya kami ini ada masalah. Iaitu salah seorang daripada kami ini telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Apa maksudnya Siti Fatimah? Maksudnya ini adalah kata-kata simbolik. Maknanya salah seorang daripada kami melakukan kezaliman kepada orang lain. Maksudnya Nabi Daud telah melakukan kezaliman kepada tok laki kepada Tasyayun. Iaitu sengaja suruh pergi perang untuk memastikan bahawa tok laki dia kena bunuh. Membolehkan dia mengambil bini dia sebagai isteri. Ini adalah hela. Jadi ya betul. Ini adalah kata-kata sindiran. Betul Datuk. Kerana itu berilah kami keadilan. Kata lelaki itu, oleh kerana salah seorang daripada kami ini telah melakukan kezaliman, maka kami minta engkau lakukan keadilan dan jangan sekali-kali engkau menyimpan dari jalan yang lurus. Kami nak dengar bagaimana keputusan kamu sekarang untuk mengadili antara kami di mana salah seorang daripada mereka telah melakukan kezaliman. Maka Nabi Daud pun berkata, tolong kamu ceritakan kepada aku apa masalah sebenarnya. Aku nak dengar gapo masalah. Tadi memberitahu salah seorang daripada mereka ini melakukan kezaliman kepada orang. Jadi aku nak tahu apa bentuk kezaliman itu. Salah seorang daripada lelaki itu pun berkata, sesungguhnya saudara aku ini, dia tunjuk ni, member sebelah ni, dia telah mempunyai 99 ekor kambing betina. Sedangkan akunya pula ada seekor. Manakala kawan aku itu berkata kepada aku, musrahlah kambingmu tu kepada aku. Dia pun, musrahlah kambingmu tu kepada aku. Dan kata dia, kawan aku ni selalu menyalahkan aku, selalu mengambil kesempatan terhadap aku, dan kalau berlaku perdebatan dia selalu menang. Kalau semua aku ni, manakala ada apa-apa dia menang dia semua, dia menang dia semua. Dengan cara dia memaksa, dengan cara dia membuat aniaya, dengan cara dia buat bermacam-macam untuk memastikan aku ni jadi kalah. Secara paksa, saudara aku ini mengambil kambing aku dan dia gabung dengan kambing-kambing dia. Dalam bercakap pun, dia kata saudara aku ini lebih hebat daripada aku. Bahkan sangat banyak pengikut dia. Manakala bab bercakap dia menang juga daripada aku. Dia mempunyai pengikut yang ramai. Sebab ucapan dia sedap. Mana bahasa dia pun mantap. Orang lain sedap mendengarnya. Manakala aku cakap belik-belik, jadi tak ramai orang nak mengikut aku. Mendengar keterangan demikian, Nabi Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim di atas dirimu dengan cara meminta kambingmu itu untuk ditambahkan dengan kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan orang yang demikian itu adalah terlalu sedikit jumlahnya. Mana molek? Apa yang diberitahu oleh Nabi Daud ni molek lah. Benda tu terkena pada diri dia. Jadi dia tak perasan. Dia nak memberi penjelasan terhadap aduan
yang diadu oleh kedua-dua lelaki itu. Mendengar ungkapan Nabi Daud itu, maka tertawalah orang lelaki dua orang tu. Suka dengan habis-habis ring, kata-kata. Suka dengan teramat sangat menimbulkan tanda tanya kepada Nabi Daud. Dia kata, sesungguhnya engkau telah berbuat zalim. Sepatutnya dengan demikian, aku kapok je lah kepalamu ni. Aku pukul je lah kamu ni. Sepatutnya begitu. Ini apabila didapati kamu berbuat zalim, kamu boleh suka-suka pula. Mana seolah-olah tidak merasai apa-apa kesalahan. Allahu Akbar. Maka malaikat yang menyerupai dua orang lelaki itu turut mengatakan kepada Nabi Daud. Dia kata, menurut aku, sebenarnya yang selayaknya dikapok, selayaknya dipukul, selayaknya dikenakan tindakan adalah mu, hai Daud, bukan aku. Bukan kami berdua. Sepatutnya yang dikenakan tindakan ini adalah kamu. Kerana dalam kes ini kamu yang telah melakukan kezaliman. Kamu minta tok laki kamu itu menyertai peperangan. Kononnya kamu nak ambil bini dia sebagai bini kamu. Lepas daripada lelaki itu berkata demikian, lelaki itu pun hilang pada serta-merta. Maka menyebabkan Nabi Daud memikir, ini malaikat ni. Kalau manusia tak mungkin berlaku demikian. Maka dengan serta-merta Nabi Daud menyesal di atas perbuatan yang dilakukan. Kemudian Nabi Daud terus tunduk bersujud kepada Allah Ta'ala selama 40 hari. Selama 40 hari ini Datuk Rizil, Nabi Daud tak pernah pun mengangkat kepala dia, kecuali sujud saja kepada Allah Ta'ala. Kecuali ketika mana dia memerlukan makanan dan minuman, ketika mana dia nak qadha hajat saja. Waktu yang lain semua dihabiskan untuk bersujud kepada Allah Ta'ala, mohon keampunan terhadap kesalahan yang dilakukan. Dalam sujud itu dia berdoa dengan mengatakan, Maha Suci Zat Allah Ta'ala yang menciptakan cahaya. Tuhanku, kerosakkanlah bagi aku kerana tabir yang dibukakan bagiku. Tuhanku, kerosakkanlah bagi aku yang bernama Daud ini, kerana tabir telah dibukakan baginya. Tuhanku, inilah Daud yang telah berbuat salah. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Tuhanku, hanya kepada Engkau sahaja aku bermohon dengan membawa segala dosa yang telah aku lakukan. Dan aku mengaku atas segala kesalahanku itu. Oleh kerana itu, janganlah Engkau jadikan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Dan jangan pula Engkau susahkan aku pada hari kiamat nanti. Pada waktu itu juga, Nabi Daud meraung dengan raungan yang amat kuat sebagai tanda menyesal ke atas perbuatan yang dilakukan. Serta kata dia dengan tangisan yang kuat berlaku kepada Nabi Daud ini, sehingga terguncang setiap apa-apa yang ada berdekatan dengan Nabi Daud. Nak ceritanya takutnya Nabi Daud kepada Allah Ta'ala, sehingga sampai peringkat kalau duduk atas sejadah boleh terbang, kalau duduk atas lantai boleh bergegar, kerana terlalu takutnya Datuk Rizil Nabi Daud ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada waktu itu juga Allah Ta'ala memberi keampunan. Datang suatu suara memanggil nama Nabi Daud, iaitu suara ni datangnya daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suara itu mengatakan, wahai Daud, apa yang kamu alami
semuanya dalam pengetahuan aku. Wahai Daud, angkatkanlah kepalamu. Sesungguhnya aku telah memberi keampunan terhadap dosa. Pengampunan Allah Ta'ala terhadap kesalahan Nabi Daud ini, tuan-tuan sekalian, berlakunya pada 10 daripada bulan Muharram. Maknanya nak cerita kepada kita, saudara-saudaraku sekalian, 10 Muharram ini banyak berlaku peristiwa besar dalam Islam. Daripada minggu lepas lagi, kita membicara mengenai peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram, sehinggalah pada pagi ini, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud, iaitu pada asalnya menjijaki burung yang comel, akhirnya jumpa dengan seorang perempuan yang lawa, tengok perempuan yang lawa, terpengaruh dengan perempuan lawa, merancang untuk berkahwin. Tak boleh kahwin sebab bini orang. Rancang pula untuk melakukan kejahatan. Minta tok laki dia menyertai peperangan untuk membolehkan tok laki ini terbunuh. Akhirnya dia boleh kahwin dengan perempuan tersebut. Kononnya pada sangkaan orang ramai, molek lah tu menikah dengan balu dia kan. Molek. Tetapi Datuk Rizil, cuba kita renungkan sekarang. Berapa ramai manusia sekarang menjadikan bini orang sebagai bini dia. Hak bagus dah tu, hak bagus. Hak bagus dia ikhtiar juga supaya bini orang ni bercerai dengan tok laki dia. Akhirnya dia ambil perempuan itu sebagai bini dia. Ramai pada hari ini, termasuklah orang-orang besar kita sendiri, ada buat khija-khija jahat macam ini. Ingat baik-baik. Apatah lagi, yang tak bini, yang tak bercerai. Mana perempuan bini orang tu tak bercerai pakai zina tu. Oh, lagi-lagilah jahat. Jadi moral of the story daripada cerita ini merupakan teguran Allah Ta'ala kepada Nabi, dan ianya menjadi satu pengajaran kepada kita rakyat jelata, umat, supaya jangan sekali-kali kita berbuat demikian. Ramai lagi perempuan di luar sana. Kenapa tergila-gila dengan bini orang ni? Comel mananya bini orang? Hebat mananya bini orang? Di luar sana ramai lagi. Sebab itulah Nabi mengatakan, alaikum bil abkar. Dahlah kamu kahwin dengan anak-anak dara. Tujuan apa? Tujuan untuk memastikan bahawa hidup dengan anak-anak dara ini akan memperoleh kedamaian dan keamanan, kerana mulut mereka itu masih lagi manis, sebutan mereka masih lagi lembut. Jadi bukan bererti tak boleh nak menikah dengan janda. Bukan begitu, janda boleh. Tetapi seelok-eloknya cari dulu pada menidara. Jadi kalaulah keterpaksaan untuk mengambil janda ataupun balu, maka ini adalah amat digalakkan untuk kita membantu dan menolong dia. Tapi dengan syarat, kena tengok janda mana, janda yang bagus. Balu mana, balu yang bagus. Jadi kalau semata-mata janda ataupun semata-mata balu, capur pula dengan mereka ini comel, tetapi perangainya tak bagus, dia akan mendatangkan banyak masalah kepada kita. Okey, Datuk kata dalam keterpaksaan. Jadi sekadar itu dulu Datuk dan juga sahabat-sahabat kita yang lain yang dapat saya sampaikan dalam kuliah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita semua, dan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini kami mohon agar diampunkan semua dosa kami. Kami mohon agar diberi kebaikan demi kebaikan kepada kami. Kami mohon diberi kemudahan dan dijadikan kami insan yang berguna dunia dan akhirat. Jadikanlah kami model yang terbaik untuk dicontohi dan diikuti. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta kepada sahabat-sahabat kami, kepada anak, kepada sahabat kami, kepada rakan taulan mereka yang terkena COVID, berilah kesihatan segera mungkin kepada mereka ini. Siapa di kalangan mereka yang sakit, berilah mereka sihat juga. Ya Allah, berilah ketenangan jiwa kepada kami setiap masa dan ketika. Jadikanlah kami hamba Allah Ta'ala yang terbaik, yang dikasihi dan diredai. Ya Allah, berilah rezeki yang murah kepada kami. Jika rezeki kami berada di langit, turunkanlah. Jika rezeki kami berada di bumi, keluarkanlah. Jika rezeki itu jauh daripada kami, dekatkanlah. Jika rezeki itu sukar sampai kepada kami, permudahkanlah ianya sampai kepada kami.
berikanlah kepada kami apa yang Engkau berikan kepada junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkanlah kami daripada apa yang Engkau jauhkan daripada junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.